Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin. Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan, pertukaran dan penetapan jawatan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Pangeran Nur Hashimah binti Pangeran Muhammad Hassan, Timbalan Setiausaha Tetap Politik Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dinaikkan pangkat menjadi Setiausaha Tetap Politik dan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Yang Mulia Dayang Hajah Nur Azlianah binti Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa untuk dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Politik Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Yusra bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Kementerian Hal Ehwal Agama dipindah dan seterusnya dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Mulia Pangeran Haji Muhammad Zain bin Pangeran Haji Abdul Razak untuk ditetapkan dalam jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Tarikh pelantikan, pertukaran dan penetapan jawatan pegawai-pegawai kanan berkenaan berkuat kuasa mulai hari Isnin 12 hari bulan Muharram 1442 bersamaan 31 hari bulan Ogos 2020. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini dan 2 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan ialah 144 kes, manakala kes yang sembuh seramai 139 orang. ...455 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri pada masa ini. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatri ialah 4,988 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 284 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 51,741 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Pusat Pembangunan Masyarakat Kampung Bolkiah dihasrat menjadi sebuah platform bagi menggalakkan para penduduk kampung berkenaan dan sekitarnya membina dan memperkembangkan sosioekonomi mereka dengan pelbagai cara. Pusat tersebut adalah projek di bawah inisiatif Ristaan Abadi Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan kerjasama projek Big BWN. Sempena dengan pembukaan pusat berkenaan, hari terbuka diadakan selama sehari. 20 ahli wanita dari Kelab Wanita Bolkiah mempamerkan hasil tenunan, kraf tangan dan pelbagai jualan makanan dan minuman berkonsepkan tradisional dan moden. Pusat tersebut dihasrat menjadi tempat untuk penduduk kampung menjalani latihan kemahiran keusahawanan, pendidikan teknikal, vokasional dan adat budaya. Antara yang hadir yang berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi dan yang berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir memberi sokongan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud
Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan dan Sukan dan Kenal Besara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Keprihatinan masyarakat Brunei terhadap golongan yang ditimpa musibah tidak dapat dinafikan. Buktinya, keluarga mangsa kebakaran rumah baru-baru ini menerima sumbangan derma daripada Majlis Perundingan Kampung Subuk. Derma disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Penghulu Mukim Kota Batu dan Pemangku Penghulu Mukim Kianggih. Derma berkenaan adalah hasil kutipan daripada Majlis Perundingan Kampung Subuk, Majlis Perundingan Kampung Belimbing, Penghulu dan Pemangku-Pemangku Ketua Kampung Mukim Kota Batu. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Temburong menganjurkan sambutan Hari Skaf Pengakap Darussalam sempena Hari Pengakap Sedunia. Pelancaran disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Antara objektif penganjuran ialah untuk memberikan pelbagai kegiatan pengakap kepada orang ramai selain menyemarakkan lagi sambutan Hari Skaf Pengakap. Pameran lencana pengakap, baju-baju pengakap daripada luar negara dan pertandingan Beyblade yang terbuka kepada orang ramai memeriahkan sambutan Hari Skaf Pengakap. Projek Amal di Hasrat dapat membantu meringankan beban masyarakat yang memerlukan bantuan di negara ini. Bahan beritanya menyusul sebentar nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Ke arah membentuk masyarakat berpendidikan dan berilmu yang berlatar belakangkan agama serta mempunyai daya saing dan bermotivasi, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah telah melaksanakan projek tahsin di bawah Program Intervensi Pendidikan PIP pada tahun 2014. Bermula tahun 2017, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama melaratkan projek tahsin PIP ke seluruh negara. Tahun ini, seramai 128 pelajar dari seluruh negara menyertai projek tahsin PIP. Dari jumlah tersebut, 68 pelajar darjah 5 dan darjah 6 seramai 60 pelajar. Sementara itu, 8 pusat projek tahsin disediakan di seluruh negara. Jadi fokus utama kami ialah dua perkara, dua mata pelajaran, iaitu Al-Quran dan Amali. Al-Quran lebih kepada memperbaiki mutu bacaan murid supaya mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar serta bertajwid. Manakala Amali pula, fokus utama kami ialah fardu ain, artinya fokus kepada sembahyangnya, bacaannya supaya tertib dan itulah. Jadi yang mana selain itu juga dua mata pelajaran ini adalah mata pelajaran teras bagi peperiksaan SSRU. Maka sedikit sebanyak kelas tahsin ini membantu persediaan murid dalam menghadapi peperiksaan besar iaitu sejil sekolah-sekolah rendah agama darjah 6. Projek tahsin PIP menggunakan hikmat tenaga pengajar kalangan sukarelawan profesional dalam bidang keagamaan. Projek antara lain bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan menjadikan ilmu yang diperolehi sebagai kelebihan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Projek mensasarkan pelajar daripada kalangan keluarga yang kurang berkemampuan dan pelajar yang mempunyai pencapaian yang lemah dalam mata pelajaran agama, khususnya para pelajar yang akan menduduki peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama. Projek ini juga selaras dengan hasrat ke bawah Duli Mahamlia pada Kesri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara zikir dengan menjadikan rakyat celik Al-Quran.
Sebuah keluarga dari Kampung Bakiau, daerah Tutong kini boleh menjalani hidup yang lebih selesa apabila kediaman mereka dibaik pulih melalui projek amal sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Projek seumpama itu dihasrat dapat membantu meringankan beban masyarakat yang memerlukan bantuan di negara ini. Kerja-kerja yang dilakukan termasuk membaik pulih atap dan lantai rumah milik warga emas Awang Maidin bin Metasan berusia 68 tahun yang tinggal bersama 9 orang ahli keluarganya. Projek dikendalikan bersama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil, Kiudang dan Majlis Perundingan Kampung Bakiau dan Pengkalan Mau. Projek ini melibatkan ahli jawatan kuasa, kemudian penduduk kampung dan juga belia masjid dengan adanya bantuan ataupun kerjasama daripada pihak-pihak yang tertentu dapatlah meringankan sedikit beban Awang Maidin bin Metasan. Mudah-mudahan beliau akan dapat hidup dengan harmoni dan sejahtera dan dapat membuat kebajikan dan beribadat surah Allah Subhanahu Wa Taala. Aktiviti tersebut diselajurkan dengan penyerahan sumbangan yang disampaikan oleh Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Setiap pagi Ahad, Bandar Seri Begawan akan menjadi tumpuan orang ramai untuk mengunjungi program Bandar Ku Ceria. Sejak diperkenalkan 4 tahun lalu, program tersebut terus mendapat sambutan dan sokongan padu dari pelbagai lapisan masyarakat, sama ada pengunjung atau penjajah. Bagi memudahkan lagi orang ramai untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti riadah, laluan program Bandar Ku Ceria diperluaskan sejauh 5.2 km baru-baru ini. Ikuti tinjauan mengenainya bersama kru Mocho RTB. Suasana ibu kota pada setiap pagi Ahad bertambah meriah dengan adanya program Bandar Ku Ceria. Mula diperkenalkan pada tahun 2016, program Bandar Ku Ceria bukan sahaja dapat menghidupkan suasana hujung minggu Bandar Seri Begawan, bahkan memberi peluang kepada orang ramai melakukan pelbagai aktiviti riadah seperti bersukan dan berniaga secara kecil-kecilan. Sejak mula-mula buka Bandar Ku Ceria, 4 tahun sudah. Paling baguslah membantu Bandar Ku Ceria ni, ada je pendapatan itulah. Pendapatan untuk membantu untuk belanja keluarga lah. Di dalam Bandar Ku Ceria inilah yang membawa diri ada ekonomi yang mana yang orang menghasilkan lah daripada di rumah dia dapat dibuat apa ini. Ramai di dalam Bandar Ku Ceria ni kan ada meriah juga sambil berhibur. Semasa program Bandar Ku Ceria, kenderaan tidak dibenarkan memasuki kawasan ibu kota yang membolehkan pengunjung untuk melakukan aktiviti riadah sambil menikmati suasana pagi dan keindahan sekitar Bandar Seri Begawan. Hari tanpa kereta ini tidak dinafikan mampu menjadikan Bandar Seri Begawan sebagai sebuah bandar yang dinamik, vibrant dan unggul, mempunyai alam sekitar yang bersih, cantik dan bebas dari pencemaran. Bagi menggalakkan serta memudahkan lagi orang ramai untuk beriadah bersama keluarga, laluan program Bandar Ku Ceria ditambah sejauh 5.2 km yang membolehkan orang ramai dapat melakukan aktiviti riadah dari Bandar Seri Begawan ke kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Dengan perluasan laluan program Bandar Ku Ceria itu, orang ramai berpeluang singgah ke gerai hujung minggu Pasar Kitani yang diadakan di Stadium Negara Hasnal Bolkiah.
pelbagai hasil produk pertanian para pengusaha dan peladang tempatan diketengahkan. Sangat memuaskan bagi peserta-peserta yang mengikuti acara dalam pasar kita ni pada hujung minggu, dan pengunjung-pengunjung yang datangnya daripada kampung, dari bandar, semua datang kemari. Memang sambutan ini sekarang ini banyak bagus sambutannya ramai. Jadi kami harap nanti ini pasar ini untuk ada promosi tiap-tiap minggu nampaknya syukur lah. Kalau mau cuba tu makan minum lebih kopi, boleh datang setiap minggu di stadium lah. Di sebalik keceriaan mengunjungi program Bandar Kuceria, orang ramai perlu menitik beratkan tanggungjawab sosial seperti yang disarankan oleh kerajaan. Amalkan penjarakan sosial dan fizikal, utamakan kebersihan diri serta patuhi garis pandu yang disediakan. Luangkan hujung minggu ada bersama keluarga dan rakan-rakan, beriadah dan bersukan. Di mana lagi kalau bukan di Bandar Kuceria. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. 1,000 kontainer bubur diagihkan kepada golongan yang memerlukan di bawah projek sedekah bubur. Projek tahunan anjuran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam bagi menyemarakkan sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Pengagihan diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di Kampung Anggrek Desa Berakas. Antara yang menyertai projek ini Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, dan Dayang Hajah Vivianti binti Haji Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Dalam temu bual bersama RTB, Dayang Nasriah binti Awang Nasib, Pesuruhjaya Perhubungan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam berkata sebanyak 500 bubur nasi dan 500 bubur ubi telah dimasak dan disediakan untuk diagihkan kepada orang ramai, khususnya golongan yang memerlukan. Seramai dalam 30 orang ahli-ahli persatuan yang terlibat dalam mengkayahkan projek. Dan projek sedekah bubur ini sebenarnya akan diagih-agihkan kepada orang ramai, khususkan kepada orang-orang yang memerlukan di bawah bantuan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Selepas pengagihan juga akan diselajurkan dengan pengagihan penyerahan pakaian-pakaian terpakai yang dikumpulkan dari ahli-ahli persatuan itu sendiri dan akan diagih-agihkan pada orang-orang yang memerlukan. Pelbagai pakej pelancongan tempatan yang menarik ditawarkan oleh Darussalam Holdings Sendirian Berhad Travel and Tours tahun ini. Melancong dalam negara memberikan kepuasan dan keunikan tersendiri, antaranya menerokai budaya masyarakat di negara ini. 79 orang yang mengikuti pakej tersebut mengadakan lawatan ke beberapa tempat di daerah Temburong. Tempat yang menjadi tumpuan destinasi ialah Rumah Panjang Kampung Sibut. Antara pengisian program lawatan termasuk menyaksikan tunjuk cara memasak ayam dalam buluh. Majlis Perundingan Kampung Sibut pernah mendapat pingat gangsa dalam program Anugerah Kampung Cemerlang pada tahun 2010-2011 dan telah melaksanakan 4 projek perekonomian iaitu pertanian, inap Desa Lubuk Mas, Taman Rekreasi Tasik Buluh Air Merah dan kraf tangan. Di Mukim Amor, rombongan melihat hasil produk Majlis Perundingan Kampung Amor seperti kuih jala dan kraf tangan. Destinasi yang turut dikunjungi Majlis Perundingan Kampung Batu Apoy, Majlis Perundingan Kampung dan Majlis Perundingan Kampung Menengah. Lawatan seumpama ini memberi pendedahan untuk kenali negara kita ni selain mengenali kegiatan perekonomian masyarakat di daerah Temburong. Tujuan utama ialah supaya semua orang yang mengikuti program ini dapat melihat apa produk-produk yang ada di daerah Temburong ini dan juga supaya dapat membantu ekonomi pengusaha satu kampung satu produk. Memang kami berharap
lawatan satu kampung satu produk ini memberi manfaat kepada pelawat-pelawat semua, dan kami juga berharap satu hari nanti supaya semua orang akan terinspirasi dengan satu kampung satu produk yang ada di daerah Temburong ini. Seorang lelaki warga asing maut selepas terlibat dengan insiden kemalangan jalan raya yang berlaku di kawasan F4 Jalan Tengah Panaga Seria. Pihak polis menerima panggilan kecemasan kira-kira 3:37 minit petang tadi melibatkan kemalangan sebuah kereta dengan motosikal. Sejurus mendapat maklumat tersebut, Balai Polis Panaga, Pasukan Polis Diraja Brunei segera ke tempat kejadian. Hasil daripada siasatan awal, pihak polis mendapati mangsa yang maut merupakan seorang warga Britain berumur 42 tahun menunggang sebuah motosikal lalu dipercayai merempuh sebuah kereta yang berada di hadapannya yang hendak memasuki persimpangan jalan. Mangsa segera dikejarkan ke Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait dan telah disahkan meninggal dunia oleh doktor bertugas. Pada ketika ini, pihak polis masih menjalankan siasatan terperinci bagi mengetahui punca kejadian sebenar.